Antara paparan menarik hari ini. Amanah teruskan laporan polis terhadap Didi Kronikal. Muhyiddin mohon ke tepi tuduhan ubah wang haram. Anwar jumpa PKR Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Pemuda Amanah Shah Alam telah membuat laporan polis terhadap pempengaruh Didi Kronikal yang memuat naik video parodi yang menyindir keputusan mahkamah berkaitan pembatalan peruntukan berkaitan jenayah syariah di Kelantan. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Shah Alam, Daniel Al-Rashid Harun Aminah Rashid telah membuat laporan tersebut di Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam. Laporan itu berkaitan dengan video berdurasi 3 minit 55 saat yang sebelumnya dimuat naik di Facebook oleh Didi Kronikal namun kini telah dipadamkan. Didi Kronikal atau Didi Sulaiman Rai antara lain didakwa menyindir perbuatan minum arak dan berjudi yang bukan kesalahan di bawah Undang-Undang Sivil. Katanya ini jelas mengelirukan, memasukkan fakta serta berniat untuk mempersendakan proses penghakiman yang dilakukan oleh Badan Perundangan Negara. Dia ini menggesa polis menyiasat Didi Kronikal antaranya mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233-1-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Aduan Batu 3 itu berkata pihaknya akan tetap membuat laporan polis walaupun Didi Kronikal telah memadam video itu dan memohon maaf. Katanya sebagai pempengaruh, mereka ini dekat dengan masyarakat. Setiap hari orang ramai menonton kandungan dimuat naik melalui media sosial. Terdahulu Didi Kronikal atau nama sebenarnya Didi Sulaiman Rai memuat naik lakonan 3 minit 55 saat yang antaranya menyindir bahawa perbuatan minum arak dan berjudi bukan kesalahan bawah Undang-Undang Sivil. Ia dikeluarkan selepas Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan Peguam Ni Eli Zurina Ni Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdul Rahman untuk membatalkan peruntukan kesalahan bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Sebanyak 16 daripada 18 peruntukan itu dibatalkan. Bagaimanapun, Didi telah membuat permohonan maaf dan menurunkan video selain mengakui terlepas pandang serta tidak berhati-hati terhadap fakta dipersembahkan. Sementara itu, Daniel berkata, kebanyakan pempengaruh beranggapan mereka mempunyai kebebasan untuk menyuarakan pandangan dan tidak menghiraukan sama ada fakta dan kandungan itu tepat serta tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak. Justru katanya tindakan itu diambil agar ia dijadikan pengajaran buat semua pempengaruh serta orang ramai agar lebih bertanggungjawab terhadap komen serta kandungan yang dimuat naik ke media sosial masing-masing. Sementara itu, dia juga berkata, kemungkinan ada kekangan bagi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menyemak kandungan-kandungan yang sensitif di media sosial. Justru dia mencadangkan orang ramai turut tampil membuat laporan terhadap kandungan yang menyebarkan fitnah serta menyentuh isu-isu sensitif terutama 3R, bangsa, agama dan raja. Katanya jika parti politik saja buat laporan, orang akan ingat ia mainan politik semata-mata. Mahkamah Seksyen telah membenarkan penangguhan permohonan Tasmiuddin Yassin untuk menangguhkan 3 tuduhan pengubahan wang haram sementara menanti keputusan rayuan di Mahkamah Rayuan pada akhir bulan ini. Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi berkata, keputusan ini dibuat bagi membolehkan rayuan segera oleh pihak pendakwaan terhadap pembebasan bekas Perdana Menteri itu daripada 4 tuduhan salah guna kuasa selesai. Katanya permohonan penangguhan dibenar atas kepentingan keadilan kerana ada keputusan segera yang perlu dibuat di Mahkamah Rayuan. Tambahnya, beliau tidak mahu timbulnya gangguan memandangkan terdapat beberapa permohonan masih belum selesai di mahkamah ini. Mahkamah Rayuan sebelum ini menetapkan 28 dan 29 Februari untuk mendengar rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin daripada 4 tuduhan salah guna kuasa berkait program Jana Wibawa. Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin pada Ogos tahun lepas selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan 4 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya bagi mendapatkan rasuah berjumlah RM232.5 juta untuk bersatu. Hakim Jamil Hussein berkata, tuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang dan tidak cukup jelas untuk membolehkan Muhyiddin dan juga Presiden Bersatu menyediakan pembelaannya. Pada Mei tahun lepas, Muhyiddin turut didakwa atas tuduhan pengubahan wang haram membabitkan sejumlah RM200 juta. Susulan pembebasan daripada tuduhan salah guna kuasa, Muhyiddin turut memohon tuduhan pengubahan wang haram yang menurutnya tidak berasas diketepikan. Beliau meminta Mahkamah Seksyen membebaskan tanpa melepaskannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri perjumpaan bersama pimpinan PKR Pulau Pinang, Kedah dan Perlis di sebuah hotel di Seberang pada Khamis. Presiden PKR itu yang tiba pada jam 9.10 malam memulakan perjumpaan dengan Majlis Pimpinan Negeri Perlis menerusi mesyuarat tertutup dan disusuli dengan mesyuarat bersama MPN, Kedah dan Pulau Pinang. Turut hadir mesyuarat berkenaan Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fazil dan Ketua Wanita PKR, Fadilina Siddiq. Bagaimanapun, kelibat pengurusi MPN bagi Pulau Pinang, Kedah dan Perlis, Nurul Izzat Anwar tidak kelihatan di hotel berkenaan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia.Night dan YouTube Dalam TV. Dapat info terkini di Facebook serta YouTube di TV.